Pensijilan mampan untuk pengeluaran hutan iaitu Malaysian Timber Certification Scheme MTCS telah dilaksanakan di Malaysia di bawah Malaysian Timber Certification Council MTCC sejak tahun 1999. Dasar tersebut diwujudkan untuk menangani kempen anti kayu balak tropika yang bermula pada akhir tahun 1980-an. Ia telah mendorong Malaysia menambah baik aktiviti pembalakan dengan mengamalkan prinsip pengurusan hutan mampan atau Sustainable Forest Management (SFM). Langkah tersebut adalah bagi memastikan industri perhutanan dibangunkan dan diterima oleh pembeli yang semakin mengutamakan kesejahteraan alam. Di semenanjung Malaysia, pembalakan dijalankan di kawasan hutan simpanan kekal HSK. Dari segi pentadbiran, kesemua hutan pengeluaran di satu negeri dianggap sebagai satu unit yang dikenali sebagai Forest Management Unit (FMU). Oleh itu, pensijilan yang diberi kepada unit itu merupakan pensijilan kepada negeri itu. Negeri-negeri di semenanjung telah lama disijilkan oleh MTCS. Beberapa negeri seperti Perak dan Terengganu turut mendapat pensijilan Forest Stewardship Council bagi kawasan pembalakan tertentu. Pentadbiran perhutanan di Sabah dan Sarawak pula mengikut sistem konsesi dengan pihak pembalak. Oleh itu, pelaksanaan pensijilan masih tertinggal dan belum sempurna. Tuan Di-Pertua, Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan telah meletakkan sasaran untuk mencapai 100% pensijilan menjelang tahun 2025 supaya semua aktiviti pembalakan di Malaysia dilakukan mengikut prinsip SFM yang memastikan amalan-amalan pembalakan yang baik demi kesejahteraan alam dan sosial. Walau bagaimanapun, saya rasa hairan. Dasar Agri Komoditi Negara 2021 hingga 2030 di bawah kementerian menurunkan sasaran tersebut kepada 50% menjelang tahun 2030. Ini merupakan satu langkah ke belakang yang amat besar, seolah-olah kerajaan tidak serius ketika menggubal dasar dan tidak memandang serius kepada dasar yang telah diterima pakai. Perubahan dasar tersebut membawa implikasi ketidakseragaman dasar dan negara. Ia juga akan menimbulkan ketidakpercayaan oleh masyarakat antarabangsa terhadap dasar negara kita, terutamanya berkenaan obligasi Malaysia di bawah Konvensyen Kepelbagaian Biologi, Nations Convention on Biological Diversity UNCBD dan perjanjian antarabangsa lain yang berkaitan. Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 hingga 2025 adalah dokumen yang perlu disediakan oleh setiap negara yang menjadi ahli UNCBD. Ia akan diteliti dan dinilai oleh negara asing terhadap komitmen Malaysia untuk mencapai objektif konvensyen tersebut. Penilaian antarabangsa ini adalah penting bagi pasaran produk agri komoditi Malaysia. Skim pensijilan MTCS telah dilaksanakan lebih 20 tahun di Malaysia. Kita harus menggalakkan pemegang konsesi untuk mendapat pensijilan, khususnya bagi mereka yang ingin mendapat manfaat daripada pasaran karbon. Tuan Di-Pertua, saya ingin menyeru Yang Berhormat Menteri Perdagangan dan Komoditi memastikan sasaran yang ditetapkan oleh Dasar Agri Komoditi Negara 2021 hingga 2030 mestilah konsisten dengan Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan. Sekian, terima kasih. Saya persilakan Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Seputih di atas soalan dan juga pandangan yang dikemukakan. Jadi Tuan Yang Di-Pertua, untuk makluman, Malaysian Timber Certification Scheme atau MTCS merupakan satu skim pensijilan sukarela yang menyediakan penilaian bebas untuk pengurusan hutan dan rantaian jagaan bagi memastikan pengurusan hutan asli, ladang hutan dan penghasilan produk kayu daripada sumber hutan mampan di Malaysia. Majlis Pensijilan Kayu Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai MTCC merupakan agensi yang bertanggungjawab dan memastikan kemampanan kayu dan produk kayu negara
melalui pensijilan di bawah MTCS sejak tahun 2001. MTCS telah menerima pengiktirafan daripada Badan Antarabangsa Program for Endorsement of Forest Certification ataupun singkatannya PEFC sejak tahun 2009. PEFC merupakan sebuah organisasi penaung yang menyokong pembangunan dan pelaksanaan skim pensijilan hutan dan kayu di peringkat nasional melalui pengiktirafan antarabangsa. Pengiktirafan oleh PEFC memberi galakan terhadap penerimaan pensijilan MTCS di peringkat antarabangsa, merangkumi penerimaan di bawah dasar perolehan awam di pelbagai negara iaitu Belanda, United Kingdom, Jerman, Jepun, Perancis, Finland, Denmark, Belgium, Switzerland dan juga New Zealand. Skim ini juga diterima di bawah Indeks Bangunan Hijau Malaysia dan Sistem Bangunan Hijau di luar negara, iaitu Australia, Itali, Belanda, United Kingdom, Amerika Syarikat, Kanada, Jepun, Emirat Arab Bersatu dan juga Singapura. MTCS terdiri daripada dua komponen pensijilan, iaitu pensijilan unit pengurusan hutan ataupun dengan izin Forest Management Unit, singkatannya FMU, dan juga Management Unit FPMU dan pensijilan rantaian jagaan ataupun Chain of Custody, singkatannya COC. Piawaian utama yang digunakan bagi pensijilan FMU ialah Malaysian Criteria and Indicator for Sustainable Forest Management ataupun singkatannya MCNI SFM, manakala piawaian digunakan bagi COC ialah PEFC ST 2002-2013 Chain of Custody of Forest-Based Products Requirements. Pensijilan FMU dan FPMU di Malaysia dilaksanakan oleh Badan Pensijilan Bebas yang diakreditasikan oleh Jabatan Standard Malaysia. Pemegang sijil bagi FMU di Semenanjung adalah Jabatan Perhutanan Negeri, manakala pemegang sijil FMU dan FPMU bagi negeri Sabah dan Sarawak adalah syarikat konsesi. Sehingga 30 September 2023 terdapat 31 FMU yang memegang sijil pengurusan hutan ataupun hutan asli bagi kawasan hutan semula jadi seluas 6.03 juta hektar. Manakala 9 FPMU yang memegang sijil pengurusan hutan, yakni ladang hutan, meliputi ladang hutan dengan keluasan 129,979 hektar. Secara keseluruhannya sebanyak 6.16 juta hektar kawasan hutan telah bersijil di bawah MTCS. Dibandingkan dengan jumlah kawasan berhutan di Malaysia, pencapaian peratus kawasan bersijil di bawah MTCS adalah 34.14%. Senara FMU dan FPMU mengikut negeri, saya boleh edarkan untuk sebabnya panjang untuk rekod di Dewan ini dan juga kepada Yang Berhormat Seputih, supaya dia sentiasa putih sentiasa. Manakala pensijilan COC pula dianugerahkan kepada syarikat pengeluar ataupun pengeksport kayu yang dihasilkan dengan menggunakan kayu yang diperolehi daripada FMU dan FPMU yang bersijil. Sehingga 30 September 2023 sebanyak 361 syarikat yang mengeluarkan produk berasaskan kayu telah memperolehi pensijilan COC di bawah MTCS. Jumlah tersebut merangkumi 336 syarikat di Semenanjung, 6 syarikat di Sabah dan 19 syarikat di Sarawak. Jadi Tuan Yang di-Pertua, Dasar Perhutanan Malaysia yang dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim ataupun singkatannya NRAC pada 20 Mac 2021 menekankan kesinambungan kepentingan dan pelaksanaan pengurusan hutan mampan melalui pensijilan pengurusan hutan mampan bagi ketiga-tiga wilayah di Malaysia. Secara amnya, pensijilan pengurusan mampan dilaksanakan di negeri-negeri di Semenanjung dan secara konsesi di Sabah dan Sarawak. Berkenaan pentadbiran pengurusan perhutanan yang berbeza di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak, Kementerian berpandangan ini adalah isu yang berada dalam bidang kuasa negeri seperti yang terkandung di dalam Perlembagaan Persekutuan. Manakala pengurusan secara konsesi yang dilaksanakan di Sabah dan Sarawak adalah efektif, setanding dengan pengurusan di peringkat negeri di Semenanjung. Sebagai contoh, di wilayah Sarawak, komitmen kerajaan negeri Sarawak diperkukuhkan lagi apabila Premier Sarawak pada 13 September 2019 mengumumkan pensijilan pengurusan hutan mampan yang mandatory untuk semua FMU atau Long Term Forest Timber License menjelang tahun 2022.
Manakala pada 12 September 2022, semua FPMU di bawah License for Planted Forest dengan izin yang telah ditebang atau ditanam sebelum tahun 2010 perlu mendapatkan pensijilan pengurusan hutan ladang mampan menjelang Disember 2025. Justru bagi memastikan pelaksanaan pengurusan perhutanan dan pensijilan kawasan hutan menepati sasaran ditetapkan, Kementerian sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri dan agensi berkaitan dari semasa ke semasa seiring dengan dasar yang berkuat kuasa. Tuan Yang Dipertua, Dasar Kepelbagaian Biologi Kebangsaan 2016 hingga 2025 ia telah dilancarkan oleh Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim (NRAC) pada 22 Februari 2016 dan mensasarkan untuk 100% of all timber and timber products are sustainably managed dengan izin, iaitu certified under schemes such as MTCS, FSC dan lain-lain. Menjelang tahun 2025, Pelan Tindakan di KBK 2016-2025 turut menyatakan bahawa semua hutan pengeluaran perlu mendapatkan pensijilan skim pensijilan kayu Malaysia ataupun MTCS atau skim lain yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. Sasaran ini menunjukkan komitmen peringkat kebangsaan untuk memastikan amalan pengurusan mampan ataupun Sustainable Forest Management SFM dan industri kayu negara adalah seiring dengan cabaran semasa dan perubahan dasar serta perundangan di peringkat antarabangsa. Manakala dasar komoditi negara 2021 dan hingga 2030 yang dilancarkan pada 9 Mac 2020 digubah sebagai dasar utama memajukan komoditi dan kemampanan dan kemakmuran bersama dengan memfokuskan pada 5 teras dasar utama, iaitu pertamanya kemampanan, iaitu menerajai pengeluaran dan penggunaan mampan di sepanjang rantaian nilai serta mengoptimumkan ekonomi kitaran. Yang kedua, produktiviti. Meningkat produktiviti melalui R, D, C dan I dan penerima gunaan teknologi. Yang ketiga, penjanaan nilai, iaitu memperhebatkan penjanaan nilai melalui aplikasi baharu kepelbagaian produk dan peningkatan kompleksiti produk. Yang keempat, pembangunan pasaran. Membangunkan pasaran dengan memanfaatkan rantaian bekalan global. Dan yang kelima, keterangkuman. Memperluas keterangkuman dan mengimbangi agihan kekayaan secara saksama. Di KN 2030 mensasarkan pensijilan hutan sebanyak 50 FMU serta 50% kawasan hutan asli dan ladang hutan disijilkan pada tahun 2030. Sasaran ini ditetapkan setelah mengambil kira pandangan dan ulasan daripada beberapa sesi libat urus dan bengkel bersama pelbagai pemegang taruh termasuk kementerian, agensi dan wakil industri. Ia turut mengambil kira keadaan industri pada masa ini susulan daripada pandemik COVID-19, pencapaian pensijilan dan pelbagai usaha untuk meningkatkan peratusan pemilikan pensijilan tersebut. Jadi Tuan Yang Dipertua, untuk makluman di KBK kini dalam peringkat semakan semula oleh NRAC dan sesi libat urus bersama Kementerian Perdagangan dan Komoditi juga telah dilaksanakan agar penetapan penunjuk utama dan pelaksanaan di KBK 2022 hingga 2030 yang bakal dilancarkan selari dengan DAKN 2030. Dalam hubungan ini, KPK telah mengemukakan cadangan pindaan ke atas sasaran indikator mengenai pensijilan MTCS daripada 100% kepada 50% selari dengan sasaran ditetapkan dalam DAKN 2030 pada 7 Ogos 2023. NRAC telah mengedarkan draft akhir di KBK 2022-2030 kepada semua kementerian termasuk KPK pada 9 Oktober 2023 bagi mendapatkan ulasan sebelum ia dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri untuk kelulusan. Didapati bahawa cadangan pindaan KPK telah diambil kira dalam draft akhir tersebut. KPK turut dimaklumkan oleh NRAC bahawa pelancaran di KBK 2022-2030 akan diadakan semasa persidangan biologi kebangsaan yang dijadualkan pada 23 hingga 25 Oktober 2025. Jadi Kementerian juga amat komited dan memastikan penghasilan produk kayu daripada sumber hutan mampan. Sehubungan itu, Kementerian melalui MTCC sedang merangka satu kajian keboleh laksanaan ataupun feasibility study
ke arah membandatorikan skim pensijilan. Skop kajian ini merangkumi impak pensijilan ke atas kewangan kepada kerajaan dan juga industri, ketersediaan industri, audit, ketersediaan operasi industri dan juga bekalan bahan mentah. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Seperti yang saya sebut tadi, kita ada ruang untuk soalan tambahan ke sebagai mantan menteri, ada jawapan tambahan ke nak bagi? Sila Yang Berhormat Seputih. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Walaupun Yang Berhormat Menteri masih tegas dan yang mana 50% adalah tetapkan di bawah dasar agri komoditi negara, tapi adakah yang Berhormat atau KPK ada perbincangan dengan jiran kementerian berkenaan dengan dasar kepelbagaian biologi kebangsaan, kerana satu ialah 100% tapi bagi KPK ialah 50%. Jadi adakah juga ini sebab yang kementerian letakkan 50% adalah juga kerana kita ada beberapa negeri di Semenanjung yang saya, kalau tak silap saya, itu Kelantan, Kedah, yang mana mereka sudah hilang pensijilan. So jadi itu sebabnya ini adalah faktor utama yang menyebabkan kementerian untuk menetapkan 50% saja, kerana yang dua negeri sudah hilang pensijilan dan memang kementerian rasa memang tidak mungkin bagi kementerian untuk capai 100% seperti yang diharapkan. Terima kasih Yang Berhormat Seputih. Memang benar, pertama sekali engagement ataupun memang sudah diadakan di antara kementerian. Bukan saja NREC tapi juga kementerian-kementerian lain dan juga agensi-agensi yang terlibat dan industri players. Dasar Perhutanan Negara dirangka dalam tahun 2016. Manakala di AKN dirangka dalam tahun 2020. Maknanya jarak itu jauh berbeza. Jadi bila 2020, pada waktu itu kita rangkakan 50%. Dulu memang jangkaannya boleh mencapai 100%, diharapkan oleh NREC. Tapi disebabkan cabaran-cabaran yang mendatang, maka dari segi realitinya sama ada 100% itu boleh tercapai ataupun tidak. Sebab itu daripada hasil interaksi di antara kementerian, agensi dan juga di peringkat industri players, realitinya kemungkinan hanya dapat dicapai 50%. Itu pertama. Sebab kalau kita letakkan satu jangkaan yang begitu tinggi tapi secara praktikal tidak dapat laksanakan, maka lebih baik kita letakkan sasaran yang lebih praktikal, tapi apa yang nak dilaksanakan sekarang ini sama ada kita boleh mewajibkan ataupun tidak. Tapi kita kena sedar bahawa dalam bidang kuasa persekutuan ada juga kuasa di peringkat negeri. Hutan, tanah adalah bidang kuasa negeri. Kalau kita tetapkan di persekutuan, kalau tidak dipersetujui oleh peringkat negeri, maka ianya tidak boleh dikuatkuasakan. Jadi ini menjadi cabaran dalam negara kita. Sebab itu yang dicontohkan oleh Yang Berhormat Seputih tadi, misalkan di Kelantan, pematuhan tidak dapat dilaksanakan sebab bagi mereka mungkin mereka tidak mengiktiraf dasar tersebut sebagai satu dasar yang mesti dipatuhi. Jadi sebab itu apa yang telah diberikan dulu, MTCS yang telah dianugerahkan dibatalkan disebabkan mereka gagal mematuhi segala syarat yang ditetapkan. Jadi realitinya maka kita tidak akan dapat mampu untuk mencapai. Jadi sebab itu kita kena berbincang semula, mencari kaedah bagaimana kita dapat buy-in daripada peringkat negeri supaya komitmen untuk kita mencapai 50% dan kalau boleh diwajibkan, barulah sekali realistiknya kita boleh akan mencapai 100% sasaran kita. Jadi inilah cabarannya Tuan Yang Di-Pertua, dan secara komitmen kerajaan memang kalau dapat kita nak mencapai 100%. Cuma realitinya tidak akan dapat tercapai melainkan kita dapat ubahkan perundangan dan disokong juga oleh kerajaan negeri yang juga mempunyai bidang kuasa perundangan iaitu tanah, hutan di bawah kuasa negeri. Terima kasih.